Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, sidang muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu lagi pada hari ini untuk siri yang berikutnya bagi program siri Al-Quran Sahabatku. Dan insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan teruskan dengan tajuk perbincangan kita yang seterusnya, iaitulah berkait dengan asas-asas ilmu tajwid. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahawa setiap ilmu mempunyai 10 asas yang menjadi teras perbincangannya, termasuklah juga ilmu tajwid. Maka sayugialah bagi kita mengetahui 10 perkara asas dalam ilmu tajwid seperti mana yang berikut. Yang pertama sekali, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, perlu kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan tajwid. Para ulama telah menerangkan kepada kita semua dari sudut bahasanya, tajwid itu bermaksud memperelokkan sesuatu. Adapun dari sudut istilahnya, iaitulah mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya dan diberikan hak serta mustahaknya. Baik, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan hak huruf, iaitulah sifat-sifat asal yang terdapat pada huruf hijaiyah, seperti mana syiddah, seperti mana rakhawah, tafashi, istitalah dan sebagainya. Adapun yang disebut sebagai mustahak huruf, iaitulah sifat-sifat yang mendatang yang terdapat pada huruf hijaiyah, seperti mana sifat izhar, idgham, tafkhim, tarqiq dan sebagainya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata Al-Imam Ibn Jazari, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha. Yang bermaksud dan tajwid iaitu memberikan setiap huruf haknya berupa sifat yang mesti ada padanya serta diberikan mustahaknya, iaitulah sifat yang mendatang. Maknanya di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita faham terlebih dahulu makna ataupun takrif tajwid itu sendiri. Dari sudut bahasanya, ulama mendatangkan kepada kita ialah bermaksud memperelokkan sesuatu. Adapun dari sudut istilahnya ialah mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya. Apa maksud makhrajnya? Iaitulah dari tempat keluar huruf-huruf hijaiyah, dan juga diberikan hak serta mustahaknya, iaitulah dari sudut sifat-sifat hurufnya. Kalau kita belajar dari sudut makhraj dan juga sifat huruf, ada banyak tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Adapun makhraj huruf secara makhraj am ada 5 bahagian, dan para ulama juga membincangkan mengenai makhraj huruf ini adanya terbahagi kepada 17, yang secara khususnya ada yang mengatakan 11, 14, 15. Ini khilaf dalam kalangan para ulama. Adapun sifat-sifat huruf, adanya sifat qalqalah, adanya sifat hamas, adanya sifat jahar, adanya sifat isti'la dan sebagainya. Banyak sebenarnya yang berkait dengan hukum-hukum tajwid ini. Baik, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, hasil daripada takrifan tajwid yang kita faham tadi, maka ada 5 perkara yang perlu diketahui untuk membaca Al-Quran dengan betul dan fasih. Dan inilah yang dinamakan sebagai rukun tajwid. Dalam solat kita ada rukun, dalam puasa kita ada rukun, dalam amalan ibadat kita yang lain pun ada rukunnya. Dan dalam ilmu tajwid juga, untuk membaca Al-Quran dengan betul dan fasih juga ada rukun tajwidnya. Yang pertama sekali, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, hendaklah kita mengetahui setiap makhraj bagi huruf hijaiyah. Kita kena tahu kat mana sesuatu huruf itu tempat keluarnya, supaya bila mana kita membaca Al-Quran, dalam keadaan kita dapat menyebut huruf tersebut dalam keadaan sempurna, dalam keadaan yang betul, dalam keadaan yang tepat. Perlu kita mengetahui makhraj huruf-huruf hijaiyah. Untuk mengetahuinya, perlu kita hadir ke kelas-kelas, perlu kita bertalaki, bertemu dengan guru-guru untuk mentashihkan bacaan kita, apakah betul ataupun tidak tempat keluar huruf yang kita sebutkan ketika mana kita membaca Al-Quran. Yang kedua, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, hendaklah kita mengetahui segala sifat lazimah, yakni sifat asal yang terdapat pada setiap huruf hijaiyah. Sifat-sifat ini juga kita kena tahu supaya bacaan kita, sebutan huruf itu
tepat berdasarkan apa yang perlu kita ikut. Dan yang ketiga, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, perlu kita mengetahui segala sifat aridah. Yang tadi adalah sifat lazimah, iaitu sifat asli. Adapun yang ketiga ini, segala sifat aridah, iaitu sifat yang mendatang, yang terhasil daripada pertemuan dua huruf dan sebagainya. Yang mana perlu kita tahu sifat-sifat ini yang terhasilnya hukum idgham, izhar dan sebagainya. Bila mana kita mengetahui sifat aridah ini adalah sifat-sifat yang mendatang. Dan yang keempat, rukun tajwid yang perlu kita tahu iaitu memperbanyakkan latihan membaca. Orang yang nak belajar ilmu tajwid ini tak boleh baca sekali sahaja, kerana belum memadai untuk membuktikan bahawa dia benar-benar dapat membaca dengan baik. Adapun kena membaca dengan ulang, dengan banyak kali, dan dalam masa yang sama juga perlu membaca di hadapan guru, bagi guru mengiktiraf bacaan kita. Dan yang kelima, mengambil bacaan, yakni talaqi, daripada guru yang mutqin. Mutqin di sini maksudnya kita bertalaqi dengan guru yang kita yakin, yang mana sanad bacaannya ataupun dari sudut ilmunya dia menerima daripada guru-guru yang mutqin juga, yang mana bacaan tersebut boleh sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya semata-mata mencari guru untuk belajar Al-Quran, tetapi biarlah guru tersebut kita yakin yang mana ilmunya memang datang daripada guru-guru yang memang pakar ataupun memang bidang daripada bidang Al-Quran. Maka di sini perlu kita tahu dan kita kena ikut mengenai rukun-rukun tajwid di sini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ingin saya kongsi di sini berkait dengan hukum belajar ilmu tajwid. Hukum belajar ilmu tajwid perlu kita faham, hukumnya ialah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Fardu kifayah ialah sekiranya dalam satu tempat ataupun dalam satu kampung itu tidak ada orang yang mempelajarinya, maka semua orang berdosa dalam tempat tersebut. Kalau ada seorang yang belajar, maka terlepas dosa ke atas semua penduduk ataupun orang yang berada di tempat tersebut. Maka hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Adapun beramal dengan bacaan secara bertajwid, maksudnya beramal dengannya, yakni beramal dengan ilmu tajwid ketika mana membaca Al-Quran, hukumnya ialah fardu ain. Apa yang dimaksudkan dengan fardu ain? Wajib. Maka kalau kita tak ada masa untuk pergi belajar ilmu tajwid sekalipun, kalau kita dah yakin dalam tempat kita itu ada dah orang pergi belajar, maka terlepas dosa ke atas kita. Akan tetapi bila mana ingin membaca Al-Quran, wajib ke atas kita untuk membacanya dalam keadaan bertajwid. Wajib ke atas muslimin dan juga muslimat yang mukallaf. Adapun ingkar terhadapnya, yakni menentangnya, kafir. Seperti mana kata Syekh Abu Al-Aiz Al-Qalansi, panjang katanya, yang bermaksud, wahai orang yang bertanya mengenai tajwid Al-Quran, maka ambil apa yang ditunjukkan kepadaku daripada mereka yang mempunyai keyakinan para ulama. Mentajwid akannya adalah fardu seperti mana sembahyang. Telah datang mengenainya beberapa khabar dan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang menentang tajwid, maka dia adalah kafir. Maka tinggalkanlah nafsunya, sesungguhnya demikian pasti merugikan. Dan orang yang tidak menentang kewajibannya, hukumnya akan diseksa, dan selepas itu sesungguhnya ia mendatangkan denganmu ke taman-taman syurga sebagaimana orang lain. Dari kalangan mereka yang melakukan maksiat kerana sembahyang yang dilakukan mereka tidak diterima, dan laknat Tuhan turun atas mereka kerana mereka telah memaling kitab Tuhanku daripada jalan kebenaran, dan melenconglah mereka itu daripada jalan kebenaran, maka tercampaklah, yakni terusirlah mereka itu. Tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, seperti mana kata Syekh Ibrahim Al-Samanudi, katanya ialah wa hukmuhu fardun kama ta'assala kifayatan ilman wa ainan amala, yang bermaksud dan hukumnya adalah fardu sebagaimana asalnya, iaitu fardu kifayah ketika belajar dan fardu ain ketika beramal. Maka jelas di sini, tuan-tuan dikasihi oleh Allah, hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah, maka beramal dengannya ketika mana membaca Al-Quran ialah fardu ain, maka wajib kita membaca Al-Quran mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama. Yang ketiganya, tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan fardu ain.
atas seseorang qari itu beramal dengan hukum tajwid ketika mana membaca Al-Quran adalah yang pertama sekali seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah olehmu akan Al-Quran itu secara tertib. Dan yang kedua, Nabi SAW juga bersabda, innallaha ta'ala yuhibbu an yuqra'ul Qur'an ghaddan kama unzil. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai akan hambanya yang membaca Al-Quran bertepatan sebagaimana ia diturunkan. Dan sepakat ulama juga sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in hingga ke hari ini juga menegaskan kewajipan membaca Al-Quran secara bertajwid. Tidak ada daripada mereka yang menyalahi pendapat tersebut. Seperti mana kata Imam Ibnu Al-Jazari juga, katanya ialah wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil Qur'ana athimu li'annahu bihi illahu anzala li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Yang bermaksud dan beramal dengan tajwid itu satu kewajipan. Barang siapa yang tidak mentajwidkan akan Al-Quran, maka ia berdosa kerana Allah telah menurunkan Al-Quran dengannya, yakni dengan bertajwid, dan demikian jugalah ianya, yakni Al-Quran bertajwid sampai kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa perkara yang saya kongsikan pada hari ini berkait dengan dalil-dalil menunjukkan kefarduan kita membaca Al-Quran secara bertajwid. Adanya firman Allah, adanya hadis Nabi, adanya kata para ulama, adanya sokongan daripada ulama-ulama terdahulu yang mana zaman sahabat, tabi'in juga membaca Al-Quran mengikut tajwid seperti mana yang diturunkan kepada baginda Nabi SAW. Adapun ilmu tajwid ini diperkenalkan selepas mana zaman tabi'in. Perlu kita tahu, kita faham yang dimaksudkan dengan at-tajwid itu, makna tajwid itu datangnya pada zaman at-tabi'in. Yang mana sebelum itu mereka tidak dipanggil ilmu, mereka tidak memanggil ilmu tajwid. Akan mereka memanggil tahsin Al-Quran, memperelokkan bacaan Al-Quran. Ilmu tajwid ini mula diperkenalkan pada zaman tabi'in sehinggalah kepada kita semua ke hari ini, bagaimana ulama telah menyusun ilmu-ilmu tersebut bagi memudahkan kita membaca Al-Quran. Kita berhenti setakat ini dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang, InsyaAllah dengan tajuk yang sama lagi bagi siri yang kedua, berkaitan dengan asas-asas ilmu tajwid. Dan insyaAllah untuk akan datang saya akan berkongsi berkait dengan nama, iaitulah ilmu tajwid, tujuan perbincangan, fadilat penyusunan, masalah, matlamat dan juga faedah apabila kita membelajar ilmu tajwid ini, insyaAllah. Jadi untuk hari ini, sebagai kesimpulannya, apa yang kita dapat tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kita dapat memahami apa makna ataupun takrifan tajwid itu sendiri. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui hasil daripada kita mengetahui takrifan, yakni tajwid itu mestilah berdasarkan makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf. Dalam masa yang sama, kita dapat mengetahui rukun-rukun tajwid yang perlu kita jaga ketika mana kita membaca Al-Quran. Dan kita mengetahui juga mengenai dalil-dalil yang menunjukkan kefarduan ke atas kita, yang mana wajib kita membaca Al-Quran secara bertajwid. Dan insyaAllah untuk akan datang, kita akan teruskan lagi dengan tajuk yang sama bagi siri yang kedua, mengenai hukum tajwid secara lebih mendalam lagi, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah kerana setia bersama dengan kami dalam program siri Al-Quran Sahabatku. Semoga manfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.